Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, bertemu kita dalam video yang terakhir dalam tajuk pengurusan data tahun 6. Okey, jadi dalam video ini kita akan belajar macam mana untuk menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan piktograf, carta palang dan juga carta pi. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Ini adalah soalan piktograf. Piktograf menunjukkan jualan nasi lemak dalam masa 4 hari. Okey. Jadi bila jumpa soalan fotograf, yang pertama sekali cari petunjuk. Okey, petunjuk satu simbol nasi lemak mewakili 20 bungkus nasi lemak. Okey, jadi soalannya adalah cari min. Okey, mari kita tengok apakah strategi penyelesaian untuk soalan ini. Okey, yang pertama dapatkan jumlah jualan nasi lemak dalam 4 hari. Okey, seterusnya bahagikan jumlah tersebut dengan bilangan hari. Okay, jadi kita kena kenal pasti ataupun kira setiap hari berapakah jumlah jualan. Okay. Jadi hari Isnin tu ada 8 bungkus nasi lemak. Jadi satu bungkus mewakili 20. Jadi kita akan 8 darab 20 adalah 160. Jadi satu tips yang cikgu boleh bagi dalam kertas soalan tu, tulis. Okay, tulis siap-siap. Dan jangan padam. Okay. Hari Selasa 140, hari Rabu kita ada 100 dan hari Khamis 80. Okey, tulis siap-siap berapakah jumlah untuk setiap hari tu. Okey. Jadi seterusnya tambahkan 160 tambah 140 tambah 100 tambah 80. Kita akan dapat 480. Okey, seterusnya min sama dengan 480 bahagi dengan 4. Okey, kita gunakan bentuk lazim. Jadi cikgu harap murid-murid menguasai bahagi. Okey, seterusnya kita akan dapat 120. Jadi purata jualan nasi lemak bagi keempat hari ataupun min jualan nasi lemak bagi keempat-empat hari ini adalah 120. Okey. Kita terus kepada soalan yang seterusnya, cari julat. Okey, kita tengok apakah strategi penyelesaian untuk soalan ini. Okey, yang pertama dapatkan jumlah jualan tertinggi dan jualan terendah. Ingat maksud julat. Julat adalah beza antara nilai maksimum dan nilai minimum. Okey, seterusnya tolak jualan tertinggi dengan jualan terendah. Okey, di sini kita akan dapati jualan yang tertinggi adalah pada hari Isnin iaitu 160. Manakala nilai yang minimum atau terendah adalah pada hari Khamis iaitu 80. Jadi apa yang kita perlu buat adalah julat sama dengan 160 tolak 80. Jadi jawapannya adalah 80. Baik, senang je kan? Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Jumlah jualan bagi 4 hari itu ialah RM720. Berapakah harga bagi sebungkus nasi lemak? Okey, soalan ni memerlukan kita mengira berapakah harga sebungkus nasi lemak. Okey, kita tengok strategi penyelesaiannya. Yang pertama, bahagikan jumlah jualan dengan bilangan nasi lemak yang dijual. Okey, ada satu sahaja strategi. Kita bahagikan je 720 dengan bilangan nasi lemak yang dijual. Okey, jadi 720 bahagi dengan 480. Kita dah kira dah tadi. Jumlah keseluruhan nasi lemak yang dijual adalah 480. Jadi gunakan bentuk lazim. 720 bahagi 480. Jadi kita akan dapat 1.5. 1.5. Jadi sebungkus nasi lemak berharga RM1.50. Okey. Jadi cikgu harap murid-murid boleh faham apa contoh yang cikgu tunjukkan ni. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik, soalan yang seterusnya adalah soalan carta palang. Carta palang menunjukkan bilangan gol yang dijaringkan oleh 4 pasukan bola sepak dalam suatu perlawanan. Okay, di paksi mencancang adalah pasukan, ada 4 pasukan. Manakala di paksi mengufuk adalah bilangan gol yang dijaringkan. Baik, soalannya adalah hitung min bagi gol yang dijaringkan ataupun hitung purata bagi gol yang dijaringkan. Okay, apa strategi penyelesaiannya? Okay, yang pertama, kira jumlah jaringan gol. Okay, dan seterusnya bahagi jumlah jaringan dengan bilangan pasukan. Okey, sebelum kita kira, kita kena tahulah pasukan A jaringkan berapa gol. Okey, pasukan A jaringkan 16 gol. Okey, pasukan B jaringkan 40 gol. Okey.
Untuk pasukan C, dia tengah-tengah antara 16 dengan 24. Berapa tu? Jangan hentam, kita kena kira. Okey, macam mana kita nak tahu nilai tengah antara dua nombor? Caranya adalah kita tambah kedua nombor tersebut dan bahagi dengan 2. Jadi 16 tambah 24 sama dengan 40, bagi 2 sama dengan 20. Okey, baik. Sama juga dengan 8 dengan 16. Okey, 8 tambah 16, 24, bagi 2 kita akan dapat 12. Okey, jadi tambah semua ni. 16 tambah 40 tambah 20 dan 12, kita akan dapat 88. Okey, min sama dengan 88 bagi 4. Kenapa bagi dengan 4? Kerana ada 4 pasukan. Jadi 88 bagi 4, kita akan dapat 22. Okey, senang saja kan? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Berapakah median bilangan gol? Okey, median sebagaimana kita telah pelajari bermaksud di tengah-tengah, nilai yang berada di tengah-tengah. Okey, jadi strategi penyelesaiannya adalah susun jaringan gol secara menaik. Okey, oleh kerana bilangan jaringan gol adalah genap, tambah 2 jaringan gol di tengah-tengah dan bahagi dengan 2. Okey, mari kita buat. Okey, jaringan gol adalah 16, 40, 20 dan 4. Ini adalah tak mengikut susunan. Jadi kita susun ikut susunan menaik, mulai dengan 4, 16, 20 dan 40. Okey, jadi soalan ni senang kerana bilangan datanya, nilai datanya adalah 4 saja. Jadi 4 adalah nombor genap. Jadi bila nombor genap, kita ambil dua nilai kat tengah, iaitu 16 dan 20. Jadi tambah 16 dan 20 dan kita bahagi dengan 2. Jadi 36 bahagi 2, kita dapat 18. Jadi median bagi bilangan gol adalah 18. Okey, soalan yang ketiga, cari mod bilangan gol. Okey, mod adalah data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi, yang berulang paling banyak. Okey, jadi strategi penyelesaiannya, tentukan pasukan mana yang mempunyai jaringan terbanyak. Jadi kalau merujuk pada carta tu, pasukan ianya adalah pasukan B. Okey, jadi murid-murid jangan keliru. Jawapan bagi mod adalah data, bukan nilai bagi data. Okey, data kita adalah pasukan A, B dengan C dan D. Jangan jawab modnya 40. Modnya adalah pasukan B. Okey, 40 tu adalah nilai data bagi pasukan B. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan carta pie. Carta pie menunjukkan bilangan belon dalam 3 warna yang digunakan untuk menghiasi dewan semasa majlis persaraan puan flora. Okey, jadi di situ kita ada kuning 30% dan biru 20%. Maksud manakala merah jambu dia tak boleh tahu berapa peratusnya. Okey, soalannya, sebanyak 180 biji belon berwarna biru telah digunakan. Okey, cari jumlah kesemua belon. Okey, jadi kita tahu biru mewakili 20% daripada carta pie. Okey, jadi 20% daripada keseluruhan jumlah belon, kesemua jumlah belon sama dengan 180. Cikgu harap murid-murid boleh dapat boleh dapat keluarkan persamaan ni. Maksudnya 20% daripada jumlah semua belon sama dengan 180 belon. Baik, kita ada anu dekat sini. Apa maksud anu? Anu adalah satu nilai yang kita tak tahu, iaitu jumlah belon. Selalunya kalau soalan menggunakan anu, cikgu suka menggunakan strategi ni, iaitu A darab B sama dengan C. Ini adalah persamaan umum untuk darab. Cikgu harap murid-murid boleh ingat. A darab B sama dengan C. Jadi cuba kita masukkan yang mana satu A, mana satu B, mana satu C. Okey, kalau ikut persamaan umum ni, 20% adalah A, jumlah belon adalah B dan C adalah 180. Okey, jadi kita tahu dah siapa A, siapa B, siapa C. Okey, jadi untuk persamaan umum ni dia ada sambungan dia, bukan A darab B sama dengan C je. Okey, jadi maka B adalah sama dengan C bahagian A dan A sama dengan C bahagi B. Jadi cikgu harap murid-murid boleh ingat ni. Mudah saja. A darab B sama dengan C, B sama dengan C bahagi A dan A sama dengan C bahagi dengan B. Jadi kita tengok balik apa yang kita tak tahu, apa yang kita nak cari. Kita nak cari B. Jadi B, kalau kita tengok, B sama dengan C bahagi dengan A. Jadi kita tukar persamaan ni, jadi B
sama dengan C bahagi dengan A. Jadi tuliskan balik apakah nilai bagi B, jumlah belon. C adalah 180 dan A adalah 20/100. Jadi kita boleh mulakan kiraan kita sekarang. 180 bahagi 20/100. Bila bahagi pecahan, apa yang kita perlu buat adalah kita tukarkan dia jadi darab. Jadi 180 darab 100/20, kita terbalikkan. Okey. Jadi kita potong di bawah, potong di atas. Okey, jadi 18 darab 100 kita akan dapat 1800 bahagi dengan 2. Okey, 1800 bahagi dengan 2, jawapannya adalah 900. Jadi jumlah keseluruhan belon adalah 900. Jadi cikgu harap murid boleh faham. Okey, seterusnya cari bilangan belon berwarna kuning. Okey, kuning mewakili 30% daripada carta pi. Okey, kita tengok strategi penyelesaian. Okey, 30% darab dengan jumlah semua belon. Jadi kita akan dapat berapakah bilangan belon yang berwarna kuning. Okey, jadi 30% daripada 900 yang kita dah kira tadi, semua belon 900. Okey, jadi sama dengan macam yang kita dah belajar, kita boleh potong sifar di bawah, potong sifar di atas, potong sifar di bawah, potong sifar di atas. Okey, 3 darab 90 kita akan dapat 270. Jadi belon berwarna kuning adalah sebanyak 270. Okey. Baik, cikgu harap murid boleh faham. Okey. Jadi ini sahaja daripada cikgu. Kita berjumpa dalam video yang lain. Sekian, terima kasih.